Okay, bersama kita pada malam ini adalah Kaunselor Wan yang merupakan kaunselor di SMK Pesisiran Pantai ke? Alright. Pesisir, saya tak nampak slide ini, jadi tahu pesisiran lah. Okay, nanti mungkin beliau akan memperkenalkan kepada kita juga nanti diri beliau dan juga untuk berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan. So tanpa membuang masa, saya mempersilakan Kaunselor Wan untuk bersama-sama dengan kita semua. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar anda semua hari ini? Saya doakan semuanya berada dalam keadaan yang sehat, sejahtera dan pastinya bahagia. Baik, apa khabar Cik Safwan di sana? Baik, alhamdulillah. Okey, dari segi video dan audio saya okey, tidak ada masalah Tak ada, okey dah. Okey. Baik, dan juga pada tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan live saya pada hari ini, iaitu melalui program Cafe Talk bersama Kaunselor Wan pada malam ini. Jadi santai-santai sebelum saya pergi kepada poin tajuk kita pada malam ini, iaitu berkaitan dengan strategi bagaimana nak tingkatkan keyakinan diri. Kita mulakan dulu dengan minum kopi sebab sesuai dengan tajuk kita santai pada malam ini, kita minum kopi dahulu. Jadi Cik Safwan, jemput minum Cik Safwan. Jemput minum dah ada sebelah. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, jemput minum kopi dahulu. Ini merupakan terapi mindfulness Cik Safwan Ya. Cik Safwan, kalau mindfulness ni memang pakar rujuk lah melalui terapi mindfulness. Mindfulness juga salah satu terapi untuk meningkatkan keyakinan diri. Biasa kita kena tahu dulu apa maksud yakin. Betul-betul percaya pada diri sendiri. Adakah kita ini percaya pada diri kita? Kalau orang yang tidak percaya kepada diri, maksudnya dia tak yakin kepada diri dia. Dia orang yang tidak yakin, orang tidak akan mencapai matlamat. Orang yang tidak mencapai matlamat, maksudnya dia tidak akan berjaya. Matlamat kalau kita capai, itu dah adalah kejayaan. Tapi kalau matlamat kita tidak mencapai, itu bukan kejayaan. Jadi, adakah kita percaya kepada diri kita? Yang kedua, tidak ragu-ragu kepada kemampuan. Setiap manusia ada kemampuan. Tapi kalau kita ragu-ragu tentang kemampuan diri kita, maksudnya kita tidak ada keyakinan diri. Yang ketiga, mempercayai sungguh-sungguh kelebihan yang kita ada. Kita percaya yang kita ni ada kelebihan. Kalau kita tak percaya yang kita ni ada kelebihan, maksudnya kurang keyakinan diri dan matlamat yang kita mahukan dalam hidup ini tidak tercapai. Itu hikmah. Okey? Boleh Cik Safwan saya teruskan? Boleh. Okey, kita minum sekali lagi Cik Safwan. Ini bercakap tak berhenti, jadi kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang pertama, strategi bagaimana nak tingkatkan keyakinan kita. Dalam proses kita mencapai matlamat, bagaimana nak tingkatkan keyakinan kita. Yang pertama, Cik Safwan dan tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali, menilai kejayaan yang telah dicapai walaupun kecil. Kejayaan yang kita capai ini akan membuatkan kita ada keyakinan. Macam mana nak dapatkan kejayaan kalau kita tak yakin? Sebab dekat sini, poin yang pertama, menilai kejayaan yang telah kita capai. Nak berjaya macam mana kalau kita tidak yakin? Sedangkan kejayaan itu memberi pendorong kepada keyakinan. Baik, ada kala kejayaan boleh menyebabkan keyakinan. Berapa kali kejayaan yang kita dah capai dalam tempoh satu hari? Ini kadang-kadang kita tak perasan, kita tak sedar. Dalam tempoh satu hari, berapa banyak kejayaan yang kita capai? Kita bermula bangun daripada tidur, kemudian kita tidur semula, kita muhasabah diri kita dalam tempoh 24 jam. Dalam tempoh satu hari, berapa banyakkah kejayaan yang kita capai? Contohnya, tuan-tuan dan perempuan, contohnya, kita hari ini, kita nak pergi ke kedai membeli Maggi. Matlamatnya nak pergi ke kedai. Kemudian nak beli Maggi. Kita persiapkan diri kita untuk ke kedai. Sampai saja di kedai, itu satu kejayaan. Sebab apa? Sebab sampai saja di kedai, matlamat tercapai tak? Apabila matlamat tercapai, itu maksudnya kejayaan. Kemudian kita ambil Maggi, kita berjaya membeli Maggi. Dan sekarang ini Maggi berada dengan kita.
itu maksudnya kita sudah berjaya buat kali keduanya, iaitu mendapatkan Maggie. Sudah 2 kali kejayaan. Kemudian kita nak bawa Maggie ini balik ke rumah kita. Balik pula dengan keadaannya selamat. Akhirnya, sampai ke rumah. Dan kita berjaya mendapatkan Maggie daripada kedai, balik ke rumah bersama-sama dengan Maggie. Itu maksudnya kejayaan-kejayaan yang kadang-kadang kita tak perasan. Rupa-rupanya kita ni berjaya. Walaupun itu kecil, tetapi matlamat tercapai, itu kejayaan. Mungkin waktu itu kita sedang melakukan apa-apa kerja. Kita tinggalkan sekejap. Dalam proses kita nak dapatkan matlamat, sudah pastilah kena ada pengorbanan. Elemen-elemen pengorbanan tu ada pada diri kita. Kita nak pergi ke kedai membeli Maggie, waktu itu mungkin kita buat kerja lain. Kita sedang masak, kita sedang melakukan tugasan. Kita holdkan dahulu, kita tinggalkan dahulu kerja kita. Pengorbanan. Untuk mencapai matlamat, sudah pastilah kena lakukan pengorbanan. Kemudian, kita pakai baju, kita pakai seluar, kita ambil kunci kereta, kita keluar daripada rumah, kita kunci rumah. Itu merupakan tindakan. Untuk nak capai apa saja matlamat, kena ada pengorbanan, kena ada tindakan. Dan seperti mana analogi tadi, kita pergi ke kedai membeli Maggie, kita tanya diri kita, wow, aku mampu rupanya berjaya. Dengan adanya elemen-elemen dalam diri aku ini, ada pengorbanan, ada tindakan. Rupa-rupanya kita tak sedar. Kita dah lakukan pengorbanan rupa-rupanya. Dalam masa yang sama, rupa-rupanya kita ini ada kuasa tindakan. Kan? Dan yang ketiga, rupa-rupanya aku juga mampu berjaya. Kita mampu berjaya kerana kita mampu lakukan pengorbanan dan tindakan. So, katakan pada diri, aku mampu rupanya berjaya. Dan rupa-rupanya dalam diri aku ni ada elemen pengorbanan. Rupa-rupanya dalam diri aku ni ada elemen tindakan. Dan kita gunakan elemen yang sama untuk dapatkan kejayaan yang besar. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, matlamat setiap manusia berbeza-beza. Ada orang matlamat dia belajar sampai ke tahap diploma. Itu kejayaan bagi dia. Ada orang bukan saja di peringkat diploma, malahan dia nak belajar di peringkat degree, ijazah. Akhirnya capai di peringkat ijazah. Itu kejayaan bagi dia. Kalau orang yang nak kejar ijazah tapi dia hanya dapat hanya di peringkat diploma, mungkin bagi dia belum lagi mendapat kejayaan. Sebab matlamatnya nak sampai ke peringkat degree. Ada orang bukan saja di peringkat degree, sampai PhD. Dan apabila dia belajar sampai di tahap PhD, itu adalah kejayaan bagi dia. Sebab itu saya katakan, kejayaan setiap orang ini berbeza-beza. Matlamat dia beza-beza. Okey. Kejayaan kecil ini akan menyebabkan kita lebih berani untuk mencari kejayaan yang lebih besar. Bila kita cakap kita ni mampu berjaya dan tidak mustahil kita akan dapat kejayaan yang lagi besar daripada ini. Kita sudah ada elemen pengorbanan, ada elemen tindakan. Sudah pastilah elemen-elemen ini akan meningkatkan lagi keyakinan diri kita. Okey, poin yang kedua, bagaimana untuk tingkatkan keyakinan diri kita? Gunakan bahasa yang baik dan positif apabila bercakap dengan diri sendiri. Ini dinamakan bual diri ataupun dalam bidang sastra monolog dalaman. Okey, kita tukar ayat. Okey, next, kita tukar ayat. Tukar ayat biasanya sudah pastilah setiap hari kita kadang-kadang kita bercakap dengan diri kita. Apabila kita bercakap dengan diri kita dengan persoalan, contohnya, bolehkah aku buat kerja macam ni? Bila kita tanya soalannya seperti ini, seolah-olah kita kurang keyakinan. Kerana apa? Kerana lantas otak kita akan memberikan jawapan. Otak kita kadang-kadang memberikan jawapan yang negatif, yang tidak baik. Bolehkah aku buat kerja ini? Otak kita akan memberi jawapan. Oh, mungkin tak boleh kot. Itu kau takkan mampu buat kerja ni. Tidak ada kemampuan untuk kau buat kerja ini. Itu kau lah kerja lain. Otak kita telah memberikan jawapan kepada kita dan kadang-kadang kita ikut, tak payah tanya soalan kepada diri kita. Kita terus jawab, aku mampu buat kerja ini. Settle. Kalau kita menggunakan ayat aku mampu buat kerja ini, pasti kita akan laksanakan. Walaupun kita mungkin mengambil masa mengikut aras dugaan ataupun cabaran kerja itu, tapi kerana jawapan kita aku mampu buat kerja ini, kita akan buat.
Jadi, bolehkah aku buat? Akan beri jawapan tak boleh ataupun boleh. Tapi kalau aku mampu buat, nak tak nak, kita akan buat juga. Yang ketiga ialah fikir perkara yang baik. Jika kita mengalami satu yang tidak baik di hadapan kita, okay, kita jangan mudah buat ramalan yang tidak baik. Kan? Ramalan yang tidak baik ini akan membuatkan kita down. Tak boleh nak move on. Jadi, kita kena fikirkan sesuatu yang tidak baik ini sebagai hikmah. Contohnya COVID-19 baru-baru ni kan. Berlaku pada diri kita contohnya. Berlaku di negara kita. Kalau kita salahkan orang lain, kita salahkan pihak kerajaan, kita salahkan negara luar. Contohnya, sampai bila-bila pun konflik dalam diri kita ini tidak akan berakhir. Perasaan marah dalam hidup kita ini tak akan berakhir. Jadi, apa saja yang berlaku di hadapan kita, perkara yang tidak baik, kita anggap saja itu ada. Di sebalik kejadian ini, sudah pasti ada hikmah yang kita perlu dapatkan sebagai pengajaran. Hikmah. Mungkin COVID-19 ini memberikan kita ini masa yang lebih panjang untuk keluarga kita. Sebelum ini kita tak ada masa nak ajar, nak kita mengaji. COVID-19 baru-baru ni kita kan tak bekerja, kita duduk kat rumah, stay at home, kita duduk kat rumah, kita ajar anak kita mengaji Quran, belajar. Kita bersama-sama memasak kat dapur, suami dengan isteri. Hikmah di sebalik kejadian yang berlaku. Kalau kita fikirkan perkara yang tidak baik ini berlaku, kenapa berlaku seperti ini, sampai bila-bila pun perasaan marah itu akan wujud, tidak akan selesai. Jadi anggap sajalah apa saja yang berlaku pada diri kita ada hikmah. Contoh juga kita naik motosikal, kemudian pancit, tayar bocor. Kan? Anggap saja ada hikmah. Mungkin kalau kita teruskan perjalanan kita, mungkin akan berlaku apa-apa kejadian yang tidak diingini, lebih teruk lagi. Nasib baik Allah Ta'ala bagi kita tayar yang bocor. Kalau kita accident, mungkin lebih teruk. Jadi, apa saja yang berlaku itu sudah pasti ada hikmah. Dan pasti ada nilai dan pengajaran di sebalik yang berlaku. Jadi, kalau kita fikirkan apa yang berlaku itu hikmah, sudah pastilah sebenarnya dia boleh meningkatkan keyakinan diri kita untuk teruskan menghadapi rintangan di hadapan kita. Teruskan, Cik Safwan. Teruskan. Dan kena berfikiran yang baiklah. Apa saja yang berlaku pada diri kita, kita kena berfikiran yang baik. Okey, seterusnya, yang keempat. Orang yang ada keyakinan diri, dia tak takut mengambil risiko. Untuk nak dapatkan kejayaan ataupun nak mencapai matlamat, mesti kena ambil risiko. Kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar di peringkat universiti, mesti ada risiko. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak pergi ke kedai, nak membeli apa-apa barang, mesti ada risiko. Nak keluar daripada rumah, start kereta, nak melalui jalan raya, ada risiko. Jadi orang yang sanggup hadapi risiko ini, dia akan mencapai matlamat. Kalau orang yang takut menghadapi risiko, orang yang duduk rumah aja, dia tak keluar-keluar. Dia takut keluar rumah, takut jatuh longkang, dia takut accident, dia takut dia takut berlaku perkara yang tidak diingini kat luar sana. Akhirnya orang ini tidak akan mencapai apa-apa matlamat dalam hidup dia. Jadi untuk nak dapatkan matlamat dan akhirnya kita berjaya dalam hidup ini, kita perlu ambil risiko. Yakinkan diri untuk ambil risiko. Orang yang suka ambil risiko adalah merupakan orang yang ada keyakinan diri. Okay, kenapa kita capai kejayaan kecil tadi? Sebab kita selalu ambil risiko. Kejayaan kecil ini kita capai kenapa? Sebab kita selalu ambil risiko. Dan akhirnya kita berjaya. Walaupun kejayaan itu mungkin bagi kita kecil, kejayaan kecil inilah yang akan mendorong kepada kita untuk mendapatkan kejayaan yang lebih besar. Dan macam mana? Kenapa kita dapat kejayaan kecil? Kerana kita kita tak takut menghadapi risiko. Setiap hari kita lalui risiko. Jadi rupa-rupanya, tuan-tuan dan puan-puan, selama ini kita ni rupa-rupanya dalam golongan orang yang ada keyakinan diri. Kalau tuan-tuan nilai balik tuan-tuan dan puan-puan, diri tuan-tuan dan puan-puan, ada tak tuan-tuan dan puan-puan ni suka mengambil risiko?
Kalau ada, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan ni ada keyakinan diri. Cuma mungkin kadang-kala kita tak sedar. Sebab tu kita, seperti saya nak kaitkan dengan tadi awal tadi, mindfulness. Kita tidak ada kesedaran dalam hidup ini. Sebenarnya, kita sudah mengharungi pun risiko. Tapi kita tak sedar. Macam kita minum kopi tadi. Kan? Baru kita tahu, rupanya kopi ni sedap. Sebelum ni kita minum kopi sambil tengok TV. Kita minum kopi sambil berbual. Apa salah kita betul-betul fokus minum kopi? Kita, rupanya kopi ni sedap. Rupanya kopi ni mengeluarkan aroma yang sangat lazat. Rupa-rupanya kan. Okey, teruskan Cik Safwan. Percayalah. Okey, apa ni? Okey, nombor 5. Percayalah kita sebenarnya adalah orang yang yakin. Bayangkan dalam satu hari, tuan-tuan dan puan, berapa banyak kita hadapi risiko. Bayangkan, duduk seorang-seorang, nilai balik. Dalam tempoh satu hari, berapa banyak risiko yang kita sudah hadapi. Dan adakah kita berjaya mengharunginya? Kalaulah waktu nak tidur tu, kita masih lagi selamat, masih lagi okey, mental masih lagi sihat, maksudnya kita berjaya menghadapi risiko dalam tempoh satu hari itu. So, kita tergolong dalam golongan orang yang yakin. Sebab apa? Sebab kita berani ambil risiko. Okey, teruskan Cik Safwan. Baik, nombor 5. Strategi. Bagaimana nak tingkatkan keyakinan diri kita? Tambahkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan akan membolehkan seseorang menyumbang pelbagai idea bagi menyelesaikan masalah. Orang yang ada ilmu pengetahuan, sudah pastilah dia sebagai sumber rujukan. Orang akan apa-apa konflik, apa-apa masalah, orang akan tanya kita. Sebab apa? Sebab kita dianggap orang yang ada ilmu pengetahuan. Dan diri kita akan bermaklumat. Diri kita ni bermaklumat. Lepas tu orang suka tanya kita apa saja soalan. Sebab kita ni bermaklumat. Menyebabkan diri kita ini, kita merasakan diri kita ni orang yang berguna. Apabila orang lain tanya kita soalan, orang lain nak dapatkan jawapan daripada kita. Sebab kita ni sebagai sumber rujukan. Kita ni orang yang bermaklumat. Kita merasakan diri kita ni orang yang berguna. Dan merasakan diri berguna dan mampu membantu orang lain menyebabkan adanya keyakinan diri. Sudah pastilah. Kan? Kita boleh bantu orang lain. Dengan pengetahuan yang kita ada, kita bantu orang lain. Orang macam ni akan meningkatkan confidence, meningkatkan keyakinan diri. Teruskan Cik Safwan. Cik Safwan, saya terlalu laju ke Cik Safwan? Okey. Boleh Okey, yang ke-6. Tak salah saya ada berapa poin 12 poin ke 13 poin dah. Okey, yang ke-6. Belajar kemahiran baru. Tadi meningkatkan pengetahuan. Yang ini adalah belajar kemahiran yang baru. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar, kita ni ada kemahiran menukang atau menukang. Bagi teknikal lah contoh kita belajar teknikal dan kita ada kemahiran teknikal. Kalau kita pergi ke mana-mana, kita melihat orang lain ada hadapi masalah bahagian teknikal yang kita belajar itu, kita boleh bantu orang tu. Contohnya kita belajar mengendalikan peralatan PA system. Contohnya PA system kan. Kita belajar cara. Kemudian kita pergi ke satu tempat orang kahwin contohnya. Orang kahwin dia ada set karaoke. Mereka hadapi masalah untuk mengakses, mengendalikan peralatan PA system. Kita ada kemahiran. Kita bantu orang yang hadapi masalah ini. Membantu orang lain dengan kemahiran kita ada. Dan sudah pastilah kita akan merasakan sekali lagi diri kita berguna. Dan mampu membantu orang lain akan menyebabkan diri kita berkeyakinan. Sebab apa? Sebab tadi kita ada pengetahuan. Yang kedua, sekarang ni kita ada kemahiran. Jadi sentiasa belajar kemahiran-kemahiran. Kemahiran kita belajar sentiasa supaya ilmu ni ada pada diri kita, bukan saja guna untuk diri kita. Seandainya ada orang memerlukan, kita bantu dia. Akhirnya, sedikit sebanyak dia boleh meningkatkan kita punya keyakinan. Okey, teruskan. Okey, poin yang ke-7. Strategi.
meningkatkan keyakinan diri. Yang ketujuh, menghargai dan bangga dengan hasil kerja sendiri. Mereka menghargai diri kita. Bangga. Bukan sombong diri. Saya tak bermaksud sombong diri. Sombong diri itu dah lain. Ini menghargai dan bangga dengan hasil kerja kita. Okey. Menghargai kerja yang dilakukan atas usaha kita sendiri. Bukan sombong diri. Jadi proses kita menghasilkan kerja, apabila kita melakukan satu kerja, dalam proses kita menyiapkan satu kerja, sudah pastilah ada elemen pengorbanan. Okey, elemen pengorbanan mesti ada. Sudah pastilah ada elemen pengetahuan. Nak siapkan satu kerja, mestilah kita kena ada elemen pengetahuan. Kalau tidak ada ilmu pengetahuan, macam mana kita nak siapkan kerja? Kemudian sudah pastilah kita ada ilmu kemahiran untuk menyiapkan satu kerja. Ini proses dalam menghasilkan kerja. Jadi apabila kita melakukan satu kerja, kemudian siap, kita hargailah kita punya hasil. Wah, ini adalah hasil kerja aku, hasil titik perlu aku, dan ini dilakukan adalah hasil usaha aku sendiri. So, apa salahnya kita menghargai dan kita bangga, rupa-rupanya aku mampu buat, rupa-rupanya aku ni ada kebolehan, rupa-rupanya aku ni bukan calang-calang orang. Dan bila kita fikirkan, kita dapat rasa macam tu, ini juga satu elemen untuk meningkatkan keyakinan diri kita. Okey, teruskan Cik Safwan. Okey, menghargai dan bangga dengan hasil kerja kita. Last kali tadi last kali tindakan lah. Apa saja perkara kita lakukan, mesti ada tindakan. Kalau tak ada tindakan, kita tak boleh mencapai apa saja kita nak. Okey. Kemudian adanya elemen yang tadi, pengorbanan, pengetahuan, kemahiran, tindakan. Okey. Adanya elemen pada diri kita ini, maka wujudnya hasil kerja. Bangga pada diri kerana mampu menghasilkan kerja dan wujudnya elemen tadi. Yang pertama kita bangga pada diri kita apa dia? Sebab kita dapat menyiapkan kerja. Dapat menghasilkan kerja. Kita berjaya menghasilkan kerja. Yang kedua, rupa-rupanya dalam diri kita ni ada elemen-elemen yang seperti mana saya sebutkan tadi, pengorbanan. Ada elemen pengetahuan. Ada ciri-ciri ada kemahiran dan rupa-rupanya ada kekuatan untuk lakukan tindakan. Hebat rupa-rupanya. Kita semua ni adalah golongan yang hebat. Dan bila kita rasa macam tu, kita akan berkeyakinan tinggi. Merasakan diri anda, merasakan diri ada elemen ini, sehingga terhasil kerja, maka boleh meningkatkan keyakinan diri kita. Okay, next Cik Safwan. Baik, nombor 8. Memimpin diri. Nombor 8 tadi memimpin diri untuk bertanggungjawab. Ini juga merupakan satu elemen yang boleh meningkatkan keyakinan diri. Maksudnya apa? Interaksi. Kita berinteraksi kawalan diri secara nilai dengan membuat tindakan. Apa maksudnya? Interaksi kawalan diri maknanya kita kontrol diri kita dengan melakukan tindakan secara nilai. Maksudnya contoh solat. Okey. Kita dengar azan. Okey, kita dengar azan, kita interaksi dengan kawalan diri kita. Okey. Bila bunyi azan, nilai apa dia? Nilainya kita perlu menyegerakan solat. Orang yang menyegerakan solat ini akan dapat pahala. Itu nilai yang kita pegang. Okey. Kemudian kita kontrolkan diri kita untuk terus mengambil wudu, terus mengerjakan solat. Itu dinamakan tindakan. Jadi kita kawal diri kita, kita buat kawalan diri, kita dengar sesuatu nilai dan kita terus bertindak. Ini maksudnya memimpin diri untuk bertanggungjawab. Ataupun satu lagi contoh, kita pergi berjalan-jalan ataupun bersiar-siar, kita nampak ada sampah. Okey, bila ada sampah, kita kontrol diri kita untuk ambil sampah tu. Sebab apa kita kontrol diri kita untuk ambil sampah? Sebab ada nilai. Jadi, kita kontrol diri kita, mungkin waktu itu diri kita akan terus berjalan, menegak. Dan kita kontrol diri kita untuk berhenti sekejap, untuk ambil sampah. Kenapa nak ambil sampah tu? Sebab ada nilai. Nilainya apa? Mungkin nilainya menjaga kebersihan.
ataupun mungkin nilainya tak nak orang lain terpijak kemudian tergelincir. Banyak nilai-nilai yang ada kat situ. Kemudian kita terus buat tindakan. Kita kontrol diri kita dan kita fikirkan kita nak ambil sampah tu, kita nak buang dengan nilai yang kita pegang tadi dan terus buat tindakan. Itu maksudnya kita memimpin diri kita supaya bertanggungjawab. Kemudian nombor 9, kita bayangan kejayaan. Bayangan kejayaan ni akan dicapai, bayangkan kejayaan yang akan dicapai dalam tempoh yang singkat ataupun tempoh yang jangka masa yang panjang. Kalau jangka masa pendek ni contohnya 1 hari. Kalau jangka masa yang panjang ni akan datang suatu hari nantilah. Contohnya kita membayangkan proses kerja. Ada pelajar jumpa saya, contohnya, cikgu, macam mana saya nak belajar, sebulan lagi dah nak SPM, sijil sijil pelajaran Malaysia SPM. Saya tak pernah belajar pun selama ini. Masa saya berada di tempat, saya tak pernah belajar. Sekarang ini 1 bulan lagi SPM, dah nak menghadapi peperiksaan yang besar. Daripada awal tahun saya tak pernah belajar pun. Sekarang baru ada semangat, tapi saya tak tahu macam nak mulakan. Bila saya nak mulakan, saya down, saya tidur. Orang yang tidak ada keyakinan diri, tuan-tuan dan puan-puan, lebih-lebih lagi last minute nak menghadapi peperiksaan yang besar. Orang macam ni, dia ada semangat. Dia punya tindakan dengan dia punya pemikiran dia tak selaras, tak selari. Bila tak selari, dia akan berlawanan. Bila balik ke rumah, dia ada semangat, dia buka buku. Dia buka buku sejarah, tapi dalam otak dia memikirkan, alamak, BI banyak lagi tak belajar. Dia buka buku BI, alamak, rupanya bahasa Melayu banyak lagi, tebal lagi buku, belum baca lagi. Dia buka buku bahasa Melayu, alamak, banyak lagi prinsip akaun tak belajar lagi. Akhirnya di hadapan dia ada 7-8 buah buku. Bila 7 hingga 8 buah buku dan dia membayangkan SPM, peperiksaan besar tu dah tak lama lagi, apa yang berlaku? Orang macam ni dia akan elak daripada masalah, dia akan tidur. Dengan harapan supaya dia tak stres. Dia tidur. Bila dia tidur, okey, dan bila dia bangun, dia ingat masalah ni selesai. Tapi bila dia bangun, dia buka saja mata, dia tengok ada lagi buku kat depan dia. Masalah masih lagi dihadapi. Kan? Saya cakap dengan pelajar ni, bayangkan dahulu kejayaan yang dia akan hadapi dalam tempoh, dalam proses dia nak ulang kaji pelajaran dalam tempoh 1 bulan tu. Bayangkan dia betul-betul belajar siang malam. Bayangkan dahulu, dia belajar siang malam tanpa henti. Dia dapatkan satu tenaga, satu kekuatan, belajar. Dia bayangkan Allah telah berjanji untuk memberi kejayaan kepada orang yang berusaha. Dia bayangkan dia menghadapi peperiksaan yang besar dengan menjawab yang lancar. Dia bayangkan kemudian sebaik saja dia terima keputusan SPM, dia berjaya, dia melompat setinggi-tinggi. Akhirnya dia berjaya dan dimohon ke universiti. Dia dapat mohon ke universiti, dia masuk ke universiti, dah belajar selamat di universiti. Oh, rupanya dia berjaya. Bayangkan dahulu situasi itu. Bila bayangkan dalam proses cabaran yang dia hadapi, kemudian kenikmatan yang dia akan hadapi, akhirnya dia buat tindakan. Contohnya, contoh terapi tadi, mandi air terjun. Sebelum kita pergi ke tempat rekreasi, tempat air terjun, kita buka kita pakai seluar pendek kan. Sebelum kita terjun, sebelum kita turun ke dalam air tu, kita bayangkan dahulu kesejukan air tu. Kita letakkan kaki kita di air, kemudian kita rasakan kaki kita sejuk. Kemudian kita labuhkan punggung kita, kita tenggelamkan punggung kita ke dalam air, kita dapat rasakan air itu mula mengalir tinggi-tinggi, kemudian sampai ke badan kita, kita dapat rasakan. Kemudian kita dapat rasakan kesejukan air, dinginnya air ni, fresh air ni.
Kemudian kita ambil air di tapak tangan kita, kita sapu kat muka kita, kita dapat rasakan sejuknya air ini mengalir ke muka kita. Kemudian kita benamkan kepala kita menyelam dalam air itu. Keseluruhan badan kita dibasahi oleh air dan keseluruhan badan kita ni kita dapat rasakan kesejukan. Baik, bila kita dapat bayangkan proses ini, apa yang berlaku bila kita betul-betul realitinya kita pijak dalam air itu, sejuk, kita tak terkejut lah. Kita tak terkejut. Sebab apa? Sebab kita sudah bayangkan. Kita sudah bayangkan cabaran nak masuk tu dan kita bayangkan pula nikmatnya berada dalam air tu. Kan? Nikmatnya bermain air terjun ini. Nikmat. Jadi, kita tak terkejut sangat kalau kita menghadapi situasi yang sebenar. Okey, teruskan Cik Safwan. Sebelum kita teruskan, saya rasa kita tak boleh teruskan sebab masa dia dah cukup hampir. Kita ada lagi 2 minit sebelum Zoom ni akan terhenti automatik. Okay? Alright. So, saya nak beri satu soalan dulu. Sebab kita suruh kaunselor bercakap ni, kalau yang memang rajin bercakap, dia akan bercakap tak berhenti kan? Okay, boleh. Alright, so ada satu soalan dengan pendek lah. Hopefully Tuan boleh menjawab secara pendek jawapan ini, sebab saya takut nanti jam 10 dia automatically dia stop Zoom ni. Okay? So daripada Puan Zikah ke Cik Zikah ni, dia tanya, Assalamualaikum Tuan, bagaimana ingin meningkatkan keyakinan diri bagi individu yang introvert? Okay? Personality telah terbentuk sekian lama dan sukar untuk diubah. Individu introvert sering dipulau oleh rakan-rakan. Okey, terima kasih Cik Safwan dan terima kasih Puan Zeti tadi nak bertanyakan soalan berkaitan dengan bagaimana nak meningkatkan keyakinan diri golongan introvert. Okey, sebenarnya tuan-tuan dan puan, keyakinan diri ini dia datang daripada dalam. Contohnya teknik bayangan tadi. Kita bayangkan kita ni orang yang hebat, kita bayangkan kita ni orang yang kuat. Akhirnya kita akan menjadi orang yang kuat. Saya galakkan supaya sentiasa wujudkan semangat dalam diri. Banyakkan muhasabah diri. Apa kejayaan-kejayaan kita sudah dapat? Apakah risiko-risiko yang telah kita harungi, yang kita telah berjaya harungi? Pernah tak kita lalui risiko? Berjaya atau tidak? Berjaya. Maksudnya kita adalah orang yang hebat. Itu Cik Safwan. Betul? Cik Safwan? Jadi rupa-rupanya kita ni adalah orang yang hebat. Cuma kita kadang-kadang kenapa kita tak ada keyakinan diri, kita tak sedar kita hebat. Kita tak sedar. Dalam satu hari rupanya berapa banyak kejayaan kita hadapi, kita tak sedar. Dalam satu hari berapa kenikmatan yang kita dah dapat, kita tak sedar kenikmatan kita dapat. Macam minum air kopi tadi, rupanya sedap. Okey, Cik Safwan? Alright, saya rasa mungkin sampai sinilah kot perbincangan kita pada malam ini. Mohon maaf juga tadi di awal kita bermula lewat, tapi sebab Zoom ni kita dah setting dia akan berhenti jam 10, so saya tak mahu nanti dia terpotong setengah jalan. Jadi itulah untuk perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah nanti di lain waktu kita bersiaran lagi. Kita akan sambung slide-slide berikutnya ni yang panjang ni. Okay? Boleh. So tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak kerana telah pun memberi kerjasama dan masih lagi berminat untuk mendapatkan ilmu pada setiap malam. InsyaAllah untuk malam besok pula kita akan bersama dengan Cik Izzati yang merupakan PUS ataupun Person Under Civilians COVID-19, yang mana beliau dimasukkan isolate di satu tempat di Kelantan selama 14 hari. So nanti kita nak lihat apakah pengalaman dan juga pembelajaran yang beliau lalui sepanjang tempoh isolation tersebut dan sehingga tempoh berkurung yang panjang ni lah, ya. So insyaAllah kita bertemu lagi di malam besok. Ingat jam 9 malam. So tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk dapatkan info ataupun slide-slide yang ada diberikan oleh pembentang setiap malam, kita berikan di grup Telegram dan grup WhatsApp. So pastikan tuan-tuan dan puan-puan masuk ke grup Telegram dan grup WhatsApp yang telah kita akan beri juga link Zoom dan juga link YouTube di sana supaya tuan-tuan dapat. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi malam besok. So Terima kasih Cik Safwan.